Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 5 Jun 2026, Jumat. Tema, agar kita tidak lupa, mari berdoa. Bapa Syurgawi, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami pada pagi ini, sehingga kami dapat memahami firman-Mu sesuai kehendak Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tajuk Bacaan, Kesihatan pada abad ke-19. Zaman lalu, yang indah adalah mengerikan bahagian 3. Ayat inti. Di situ, ada seorang wanita yang menghidap penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dan walaupun dia telah menghabiskan segala harta bendanya untuk mendapatkan rawatan, daripada beberapa orang tabib, dia tidak dapat disembuhkan oleh sesiapapun. Lukas pasal 8 ayat 43. Sekiranya Anda jatuh sakit pada kebanyakan masa dalam abad ke-19, Anda pasti tidak mahu pergi ke hospital. Lawatan ke hospital pada zaman itu ibarat hukuman mati, karena ilmu tentang kuman masih belum diketahui. Wabah penyakit sering melanda institusi yang tidak bersih ini, yang asalnya ditubuhkan untuk golongan miskin. Pada tahun 1840-an, hospital dianggap sebagai tempat terakhir, tempat untuk menunggu ajal. Golongan berada pula akan mendapatkan rawatan dokter di rumah mereka. Malangnya, rawatan perubatan di rumah pada masa itu tidaklah begitu maju. Penyakit dipercayai berpunca daripada ketidakseimbangan cecair badan. Rawatannya menyeimbangkannya semula. Langkah pertama selalunya melibatkan pengeluaran darah yang berlebihan. Biasanya sebanyak 1 atau 2 pen. Selepas itu, badan akan dibersihkan dengan obat-obatan kuat, yang biasanya mengandungi merkuri dan strychnine. Bahan yang kini kita tahu sangat beracun. Namun pada zaman di mana demam, cirit-birit, dan muntah dipercayai sebagai tanda pemulihan. Obat-obatan tersebut dianggap berjaya karena ia dengan pantas dan ganas mengeluarkan lebihan cecair daripada tubuh. Tidak hairanlah ia digelar zaman perubatan agung. Pembedahan pula tidak kurang agungnya apabila ia dilakukan tanpa anestesia. Cukup dengan mengingati kisah Uriah Smith muda yang kakinya dipotong di atas meja dapur, cuma berbekalkan genggaman tangan ibunya sebagai penahan sakit. Malah selepas pembedahan, peluang untuk sembuh tetap tipis. Memandangkan keadaan yang tidak bersih akibat ketiadaan pengetahuan tentang kuman. Dan apakah kelayakan untuk menjadi seorang dokter pada masa itu? Tidak banyak. Hanya 4 hingga 8 bulan di salah satu kilang diploma sudah cukup untuk mendapat ijazah perubatan, walaupun tidak pernah menjejakkan kaki ke sekolah menengah. Tidak hairanlah Oliver Wendell Holmes pernah berkata, jika seluruh bahan perubatan saat ini ditenggelamkan ke dasar laut, ia akan menguntungkan manusia dan merugikan ikan-ikan. Edson White, anak lelaki Ellen White, memiliki salah satu ijazah MD itu. Dia berseloroh tentang pengalamannya bahwa dokter yang bertanggung jawab adalah seorang penjahat. Klinik Haigyo, terapi itu satu penipuan, dan dokter Tuamil itu patut dibuang ke dalam sungai Delaware. Kesalahan adalah pembunuh. Kebenaran membebaskan kita, bahkan dalam aspek fisikal. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.